إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Yang bermaksud sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, yakni mengadili di antara mereka, adalah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuan-tuan muslimin muslimat, maksud daripada ayat menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa sifat orang-orang mukmin, sifat orang-orang yang beriman, apabila didatangkan kepada mereka dalil-dalil yang berupa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada argumen. Mereka menerima, mereka beriman dan mereka patuh. Itulah sifat orang-orang mukmin, orang-orang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tidak sebagaimana sifat ahlul kitab yang sentiasa membuat argumen terhadap wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim, setiap orang Islam tidak semestinya ataupun tidak wajib mengetahui hikmah daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kewajipan manusia adalah untuk membenarkan dan beriman kepada Allah, kerana Allah lebih mengetahui mana yang terbaik untuk manusia. Allah tidak mungkin melarang dan menjauhkan kita daripada sesuatu kecuali pastilah ia mengandungi mudarat ataupun bahaya yang besar kepada kita. Contohnya pengharaman daging babi dan juga arak. Dan demikianlah Allah tidak mungkin memerintahkan atau mendekatkan kita kepada sesuatu kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya. Misalnya puasa. Tuan-tuan muslimin muslimat, adakah ini bermaksud kita tidak boleh menggali hikmah? Adakah kita tidak boleh menggali hikmah? Jawapannya boleh, kita boleh menggali hikmah, tetapi dengan syarat mestilah mempunyai ilmu pengetahuan dan juga ilmu alam. Kerana tanpa pengetahuan, percubaan untuk menggali hikmah ini boleh membawa manusia kepada penyelewengan dan juga salah fahaman. Sedangkan dalil-dalil yang berupa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi itu adalah kebenaran. Misalnya sewaktu turunnya pendalilan pengharaman makan babi, contohnya pada ayat 173 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman yatawwa ghayra bawin wa la 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa,
yakni memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun 1450 tahun yang lalu. Sekiranya ada manusia pada masa itu cuba menggali hikmah di sebalik pengharaman Allah Subhanahu wa taala terhadap babi ini. Pada masa itu belum ada pengetahuan saintifik. Jadi hari ini kita cuba dengan adanya kemajuan sains, kemajuan saintifik, kita cuba menggali hikmah di sebalik larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap daging babi. Sebenarnya pengharaman di dalam Al-Quran ini ada 4 ayat, iaitu surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-An'am ayat 145 dan surah An-Nahl ayat 114. Dan pengharaman makan babi ini juga terdapat di dalam syariat Nabi-Nabi terdahulu. Larangan terhadap khinzir ini konsisten daripada permulaan Nabi Adam AS berada di atas muka bumi ini. Mengapa demikian? Apakah hikmah di sebalik larangan makan babi ini? Kebanyakan daripada kita mengatakan bahawa babi ini adalah binatang yang kotor. Ya, semua orang tahu babi itu adalah binatang yang kotor dan bertoksik. Tetapi jarang kita dengar di sebalik larangan ini melalui, misalnya daripada kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat ada 2 larangan, ada 2 ayat yang melarang memakan khinzir ini, iaitu dalam the book of Leviticus chapter 11 ayat 7 hingga 8 dan juga the book of Deuteronomy chapter 14 ayat 8. Dan ada satu ayat lagi dalam satu lagi kitab yang lama yang dikenali sebagai kitab Nabi-Nabi besar, iaitu the book of Isaiah chapter 65 ayat 5. Kalau kita lihat ayat Taurat ini tuan-tuan, Leviticus chapter 11 ayat 7 hingga 8, Tuhan berfirman, demikian juga babi kerana memang berkuku belah, iaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram bagimu. Larangan ini tentu sangat komprehensif dan kalau dilihat secara saintifik. Mengapa Tuhan mengatakan demikian juga babi kerana memang berkuku belah? Maksudnya di sini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu bahawa orang-orang yang makan babi itu, dia menyangka babi itu sejenis lembu ataupun sejenis kambing. Dia menyangka begitu. Kerana memang berkuku belah, iaitu kukunya bersela panjang. Kalau tuan-tuan tengok kuku kambing dengan kuku babi serupa, dia tidak ada beza, iaitu 2 kuku yang sama panjang. Jadi yang makan khinzir tu dia fikir ini khinzir ni jenis kambing juga. Dia macam tu. Tapi Tuhan kata ia tidak memamah biak. Ia tidak memamah biak itu bahasa Indonesia. Saya tak jumpa bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris disebut ruminant. Tidak memamah biak itu bukan ruminant. Tuhan nak memberitahu babi itu bukan ruminant. Dia bukan spesies kambing atau lembu. Dia berbeza, Tuhan kata. Maka haram bagimu. Babi itu bukan spesies ruminant. Ruminant ni ada lebih kurang 150 spesies ruminant.
Ruminant ni maksudnya binatang yang mempunyai perut yang super, perut yang power, very powerful perut dia, perut yang tahan lasak, perut yang sangat baik untuk pencernaan. Kerana ruminant ini tuan-tuan, dia ada 4 perut, iaitu rumen, omesum, reticulum, abomasum. Itu 4 perut. Jadi yang makan khinzir ni, dia menyangka khinzir tu macam tu. Sebenarnya khinzir ni dia jenis manusia, dia jenis kita, spesies yang sama dengan manusia, iaitu dipanggil monogastrik. Monogastrik ni maksudnya ada 1 perut. Kita 1 perut, khinzir juga 1 perut. Dari segi anatominya, khinzir ini 98.4% sama dengan manusia. Dia sama kita tu. Jantung, paru-paru, buah pinggang, limpa, boleh bertukar ganti. Malah kalau manusia dah tak ada pilihan, kalau kita ada masalah kornea mata kita, kantar mata ni boleh ambil kantar mata khinzir tu, tukar 100%. Dia jenis kita. Jadi kalaulah Tuhan mengatakan oleh kerana dia bukan ruminant, jenis manusia, kita makan khinzir, manusia makan khinzir, berarti manusia melakukan cannibalism, makan sesama jenis. Kerana khinzir ini daging yang dia gizi yang tidak baik, dia tidak seimbang, tidak bagus dan sukar untuk dicerna. Jadi tuan-tuan, oleh kerana kita ni manusia ni ruminant, kita juga bukan ruminant, kita ni monogastrik, 1 perut, dan kita sama dengan khinzir, juga monogastrik. Apakah maksud monogastrik? Dari sudut pencernaannya, spesies monogastrik adalah sangat buruk. Pencernaan sangat buruk. Perut kita ni, perut manusia ni, performa dia memang tak bagus banding dengan ruminant. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya kepada nabi-nabi yang membimbing umat dia. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Rasul ini, tujuannya adalah untuk membimbing manusia berpandu kepada syariat. Jadi syariat tujuannya adalah untuk menyelamatkan, antaranya menyelamatkan nyawa kita lah, menyelamatkan nyawa manusia. Kalau dalam konteks kita bermasyarakat ni, untuk maslahat, menjaga maslahat, itu tujuan dia, syariat tu. Sebab tu dalam ayat yang saya bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 173 tadi, Allah mengharamkan kita makan bangkai. Bangkai itu haram tuan-tuan. Kenapa Allah mengharamkan makan bangkai? Kita saja-saja makan bangkai, dosa lah. Kecuali Allah sebut dalam keadaan darurat, kita tak ada pilihan, tak ada benda lain untuk menyelamatkan nyawa, boleh makan. Kerana binatang ni, bangkai ni, walaupun binatang ni halal dimakan, tetapi dia mati, binatang itu mati tidak disembelih. Bila tidak disembelih, darah dalam tubuh bangkai itu, darah ni tetap adalah perumah yang baik bagi bakteria dan juga virus. Jadi bangkai itu, dagingnya sudah dicemari oleh virus dan juga bakteria, yang kalau kita makan, mungkin ada virus yang tak berbahaya. Bagaimana kalau ada virus yang berbahaya? Malah kuasa Allah Ta'ala nak jadikan virus itu punca kepada satu wabak. Sebab virus sekarang dia boleh bermutasi.
mutation tu berlaku, boleh menjadi kepada penyebab wabak. Demikian juga darah haram, darah kaum ibu membersihkan daging ayam tu, pastikan darah bersih betul-betul. Dia bersihkan betul-betul kerana darah tu haram. Yang ketiga, Allah kata binatang yang disembelih yang disebut nama selain Allah, maksudnya selain daripada orang Islam dan juga ahlul kitab, halal kita makan, hak lain haram. Kalau tuan-tuan ada jiran nama dia Mutusami, orang Hindu, dia sembelih ayam, haram kita makan. Tapi kalau tu jiran tuan-tuan tu Yahudi, namanya Benjamin Netanyahu, sebelah rumah je dia sembelih, halal makan. Sebab apa? Ahlul kitab. Ahlul kitab ni kenapa halal kita makan? Kerana dia menyebut nama Allah. Dan yang kedua, sembelihan ahlul kitab ini sama seperti sembelihan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sembelih sama dengan umat Islam sembelih sekarang. Dan juga Yahudi, Nasrani sama juga. Apa tu? Memutuskan tiga salur. Salur nafas, salur makan, salur darah. Jadi salur darah tu ada dua, artery carotis vena jugularis, ada dua. Jadi kalau tuan-tuan kalau balik kampung nak sembelih ayam kampung, jenis ayam kampung hak telinga putih tu kan, hak tidur tak pokok. Hak tidur tak pokok tu, tuan-tuan nak sembelih tu, getar sikit dia punya leher tu, dah lebat dengan bulu dia. Arteri darah dia tu kadang-kadang dia terterik ke atas. Bila kita sembelih tak putus. Saya pergi pasar, kadang saya cek juga, tengok abang-abang tu sembelih, tengoknya ada tak putus. Tekuk putus, arteri darah tak putus. Sebab apa? Nak cepat. Gitu. Jadi ada lagi yang Nabi Ibrahim buat dulu sunnahnya, syariat masa Nabi Ibrahim yang kita hari ni kita buat. Misalnya apa? Berkhatam, bersunat tu kan. Ni dekat cuti sekolah ni banyak masjid surah buat kadang-kadang bersunat kan. Dulu zaman saya budak-budak dulu bersunat kat kampung tu kan. Kat bandar ni dia sembur pilih bomba je, sembur air kan. Zaman saya kat kampung tu lempar dah sungai kan. Seorang-seorang lempar dah sungai. Jadi oleh kerana khinzir ini adalah binatang yang makan apa saja, dia makan apa saja, dia sama seperti manusia. Makan apa saja ni, daging makan, sayur makan, jenis macam tu dipanggil omnivore, makan semua. Tetapi khinzir adalah monogastrik. Monogastrik ni hanya ada 4 jam saja untuk memproses. Kalau tuan-tuan makan 8 pagi ni, pukul 12 tuan-tuan dah boleh pergi tandas lah, boleh buang. Cepatnya perut kita ni dia mencerna. Begitu cepat. Berbeza dengan ruminant. Ruminant seperti lembu, kambing, kebau, rusa, banyak je spesies dia. Binatang-binatang ni tuan-tuan, dia sangat bagus untuk kita makan. Sebab apa? Kerana binatang ni dia memproses, dia mencerna makanannya selama 24 jam. Itu satu, 24 jam. Dan binatang ni dia bukan macam kita makan semua. Kalau tuan-tuan bagi nasi kat lembu, dia makan ke tak? Tak makan. Bagi nasi, khinzir bagi najis dia makan. Najis dia bagi, khinzir dia makan, tak ada masalah, tak cerewet. Tetapi lembu ni dia cerewet, dia pilih makan. Kenapa saya kata begitu? Binatang lain saya tidak faham sangat, tapi lembu ni saya cukup faham betul-betul.
Faham sangat lembu ni. Kenapa? Masa umur saya darjah 2, sekolah darjah 2 sampai tingkatan 2 jadi pengembala lembu. Sebab arwah ayah dulu ada lembu power kat kampung di Marang tu, Terengganu. Pera lembu di kampung tak ada masalah, tanah luas. Jadi di belakang rumah tu ada ladang getah, ada tempat meraduk rumput kan. Jadi orang-orang lain, kawan-kawan saya balik sekolah boleh main bola, boleh terjun sungai. Saya balik sekolah kena heret lembu, kena main dengan lembu. Adalah 7-8 ekor masa tu. Balik sekolah, bahan makan nasi, ngaji Quran, pukul 2.30, pukul 3, heret lembu bagi makan. Jadi arwah ayah kata masa tu, selagi lembu ni tak kenyang, kamu jangan balik. Selagi tak kenyang, jangan balik. Itu KPI tu. Macam mana nak pastikan lembu ni kenyang? Arwah ayah kata, kamu tengok antara pinggul dia dengan perut, antara peha dia tu, pinggul dia tu dengan perut tu, dia kata ada satu tempat petok. Di situ kalau tengok dia tenggelam ke dalam, nampak tulang rusuk naik, maksudnya tak cukup makan tu, lapar lah. Tapi kalau perutnya buncit, tulang rusuk tak nampak, petok tu pun nampak cembung gitu, maksudnya kenyang lah. Jadi oleh kerana ada KPI ni, menyebabkan saya terpaksa perhati betul-betul lembu ni. Kena heret dia, bawa tempat untuk dia makan, pastikan dia makan. Orang tua dulu kita takut tu, dia tegas, dia cakap sekali kita tak berani, mesti kenyang balik. Orang lain bawa lembu tambak gitu, tinggal gitu je. Kita tak, bawa lembu kena tunggu, tengok cara dia makan. Sebab tu saya kata saya faham dengan lembu ni. Sebenarnya ruminant ni tentang dia memilih, dia sangat cerewet makan ni. Kecuali tuan-tuan kurung lembu. Kalau tuan-tuan kurung lembu tu, tuan-tuan kurung dia dalam kandang, biar macam tu, tuan-tuan bagi makan, dia makan lah. Dia takkan pilih lah. Tapi saya kata lembu yang lepas liar macam tu, dia akan pilih, dia tak makan semua jenis rumput. Kadang-kadang saya tarik pergi tempat yang nampak hijau rumput, pada pandangan kasar saya rumput tu bagus. Dia datang, dia cium-cium, dia lagi tak nak makan, pergi cari rumput lain. Maksudnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah setkan dalam naluri lembu itu, kamu pilihlah makanan yang terbaik, sebab kamu ni akan jadi makanan manusia. Naluri lembu tu, insting dia tu, Allah dah set dah. Jadi pukul 6.30 kami heret lembu buat balik. 6.30 buat balik. Adalah adik saya, abang saya masa tu, heret lembu balik rumah. Masa tu kandang lembu pun tak ada masa tu. Kandang lembu bawah rumah je masa tu. Lembu letak bawah rumah. Jadi tiang rumah tu dia tinggi sikit, kita masuk tak terantuk kepala. Belum sampai arwah ayah dah ambil unggung api, dia dah pasang unggung api bawah rumah. Mungkin nak halau nyamuk agas malam-malam ni, lembu kan ada serangga-serangga tu, dipasang api tu. Dan oleh kerana rumah kita rumah kampung masa tu, lantai rumah kita panggil gelgar tu kan, dia tak rapat, dia dalam 1 inci jarak tu kan. Kalau kita makan nasi tu pakai hulu, buang tulang put tu dulu. Jadi bila pasang unggung api tu waktu malam, asap masuk dalam rumah tu, dia macam sauna juga. Malam setiap kali saya pergi sekolah, cikgu komplain, kamu ni datang sekolah bau asap. Saya kata, cikgu, bau rumah kandang lembu ibu. Kandang lembu. Akhirnya dia tak komplain. Cikgu saya ni dah arwah masa pandemik Covid baru ni. Jadi tuan-tuan, untuk kita memahami ruminant ini,
kita memahami bagaimana sistem pencernaan dia. Tuan-tuan boleh buat eksperimen, boleh buat. Tapi di Bukit Indah ni payah nak cari lembu. Kalau tuan-tuan berpeluang balik kampung esok, balik Negeri Sembilan ke Pahang ke Terengganu, tu banyak lembu Kelantan ya. Waktu malam tu tuan-tuan buat eksperimen, ambil torchlight. Torchlight tu ambil, pergi suluh muka lembu tu. Waktu malam suluh muka dia. Tuan-tuan tengok apa lembu buat waktu malam. Tuan-tuan pasti akan dapati dia tidur, mata dia pejam, tetapi mulut dia mengunyah. Dia tidur tapi mulut ngak dia mengunyah. Kalau tuan-tuan tak faham, kita tak faham, kita kata apa? Lembu ni siang makan, malam makan. Itu tamahan tu. Lembu waktu malam tuan-tuan, dia bukan makan. Dia mengunyah tu sebenarnya dia melakukan proses pencernaan. Pencernaan lembu ini 24 jam. Ruminan 24 jam. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok waktu siang hari pun dia berehat, lembu ni duduk bawah pokok kan. Dia duduk rehat tu, dia ngunyah. Dia ngunyah tu sebenarnya dia melakukan pencernaan. Jadi waktu dia merakuk rumput rampai yang dia rakuk itu dia simpan dalam perutnya yang bernama rumen. Rumen. Jadi fungsi rumen ni adalah menapai. Dia tapai dulu. Dia simpan, dia tapai. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan rumput rampai ini mudah untuk dihazam, untuk dihancurkan. Dalam istilah veteriner dipanggil oesophagus. Dia akan kunyah. Dia kunyah tu. Dia pastikan yang dia kunyah itu betul-betul menepati piawaian dia. Karena Allah telah setkan dalam naluri lembu itu berapa kali dia kena kunyah, dan memastikan rumput itu hancur. Nampaknya lembu ni lebih berdisiplin daripada manusia. Kita ni manusia ni tuan-tuan, kalau selalu. Walaupun Allah Ta'ala memberikan kepada kita akal, lembu ni tak ada akal, dia cuma ada insting. Tapi dia lebih disiplin pada kita. Sepatutnya manusia yang berakal ni lebih lagi. Misalnya makan nak beritahu makan kita patut mengunyah makanan tu dengan betul. Unyah tu dengan kadar yang cukup supaya makanan tu hancur. Setengah-setengah kita, setengah-setengah dah, bukan semua. Makan tu tak jagalah perut ni, kena jaga perut kita. Tambah-tambah ni dekat Ramadan kan, puasa ni, hari pertama kedua tu penat sikit, lapar kan. Masa nak buka puasa tu mari pula nasi hujan panas lah. Kita masuk azam dia, masuk tu unyah 2 kali tu telah. Bahaya tu tak? Bahaya kepada perut kita, monogastrik. Sebab perut monogastrik ni, makanan yang kita makan tu kalau dia hancur betul lumat masuk tu, tindak balas kimia dalam perut kita ni berbeza dengan makanan yang tidak hancur. Enzim kita dia dirembes di perut kita ni, dia menghasilkan alkohol. Asid perut ni dia akan bertindak balas. Jadi kalau kita makan makanan tu tak hancur, ia macam apa, aircon ni lah, kompresor. Aircon kan ada kompresor ni. Kalau tuan-tuan pasang aircon, kita buka pintu, saya tengok banyak setengah-setengah di masjid surau saya tengok jemaah kadang dia tak faham. Bila dipasang penghawa dingin, pintu kena tutup. Kalau kita buka macam tu, dia ada sensor tu, sensor aircon tu, dia akan cek suhu. Kalau suhu tu, bila tuan-tuan buka pintu kan, udara panas masuk, dia tak boleh nak detect suhu dia tu. Jadi kompresor akan bekerja lah saja, sehingga mencapai suhu yang ditetapkan. Jadi kalau kita tutup pintu, dia cepatlah sejuk. Bila sejuk tu kompresor berhenti, perut kita pun sama.
Kalau kita makan benda-benda berketul-betul tu yang tak hancur tu, perut kita akan merepes asid. Itu yang menyebabkan kita ada masalah ulcer apa semua. Kita nak beri pesan kepada kaum ibu, kalau suami suka makan daging. Daging ni tak semestinya daging tu daging saja. Kadang-kadang daging tu ada otot kan, ada lemak sikit. Kadang orang suka macam tu makan daging ni. Saya pun tak suka daging tu. Kalau saya pergi beli daging, saya minta tukar daging tu, janganlah buang lemak-lemak dia tu, otot tu kan. Di KL ni style orang jual daging ni kikis habis, betul-betul daging. Di negeri saya, di Kelantan Terengganu, dia potong tu sekali kan, sebab bila kita masak tu dia ada otot, ada lemak tu, dia sedap lagi, walaupun tak begitu bagus. Jadi otot ni kaum ibu kena cincang dia bagi lumat sikit. Cincang bagi lumat tu bagi dia hancur, supaya memudahkan suami kita makan. Kunyah, kadang bila kita masak seketul-seketul tu, otot tu, daging dah masak, otot tu sebenarnya dah masak, tapi dia belum lembut, dia keras lagi, lihat. Bayangkan kalau suami kita makan, kena pula veteran ni 20 kali kunyah pun tak duduk lagi. Lepas tu nak macam mana? Nak buang sayang, mahal sekarang daging lembu. Akhirnya telang seketul, kedekuk. Telang seketul. Lepas tu perut kita bekerja untuk proses tu. Begitu. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, sebenarnya nak cakap pasal babi ni banyak sangatlah. Kalau nak cakap dari segi kotor dia, kotor babi dan sebagainya, tuan-tuan dah biasa dengar sangat dah. Orang tahu belaka babi ni kotor. Tapi saya nak cerita benda aspek lain yang tuan-tuan jangan dengar. Khinzir ni tuan-tuan, sifat dia binatang yang keji. Allah buat dia begitu, dia keji. Keji ni maksudnya, pertama, binatang yang satunya dia tidak cemburu. Khinzir ni sejenis binatang yang bila dia berkelamin, dia tidak akan mempertahankan pasangan dia. Itu sifat khinzir. Dia berkelamin, kemudian kalau jantan lain datang pun tak ada hal. Dia tidak ada satu sifat dominan tu. Dia tidak ada sifat macam tu. Berbeza dengan binatang lain macam kucing contohnya. Kucing kat rumah saya, kucing tu ada yang saya pelihara 4 ekor, ada kat bilik atas. Jadi saya bilik khas untuk dia lah. Kemudian di pos kereta saya tu ada lagi kucing. Saya tak tahu kucing siapa. Ada 2 betina, kemudian ada 1 anak muda, kemudian ada 1 kucing alfa. Kucing alfa ni tuan-tuan maksudnya kucing dominan. Tuan-tuan nak kenal dia, mudah je kucing alfa ni. Pertama, kuat kencing. Oh, kencing kuat tu, habis tempat dia pergi kencing. Itu alfa tu. Maksudnya dia kencing tu, dia mempertahankan wilayah dia bagi amaran. Jangan datang ni kawasan aku. Dia kencing. Yang kedua, tengok muka dia. Kalau ada paruk ni, cala sini kan, atas hidung tu cala, kadang mata tinggal sebelah. Sebab apa? Dia memperjuangkan, mempertahankan wilayah dia. Marilah jantan lain mari lakau mayat aku dulu. Sebab macam tu, dia pertahankan pasangan dia. Ini wilayah dia, jangan kacau. Sebab tu orang rumah saya kena komplain juga. Dia kata hancing, dia kencing. Biarlah. Dia kencing itu sebab dia menjalankan kewajipan dia, mempertahankan wilayah dia. Tapi kucing ni memang dia macam sifat rimau macam tu, macam singa lah, dia jaga pasangan dia. Dan khinzir ni tuan-tuan, sejenis binatang yang nafsu makan dia, naluri makan dia memang keji. Binatang lain kalau dah kenyang dia takkan makan dah. Kucing saya 4 ekor tu, saya bagi makan selang sehari, tak dibagi hari-hari. Bagi hari-hari dia membazir, dia tak berapa makan. 1 hari makan, 1 hari tak makan, 1 hari lagi baru makan.
Jadi masa 2 hari sekali makan tu, dia bila kita datang tu, dia punya gembira dah ada, melompat sini kan, riang gembira nak makan, bagilah makan makanan dalam ting tu, bagi dia makan puas-puas. Lepas dia makan tu, dia tak cara kita lah, kita panggil pun dia buat tak tahu. Kenyang, dia kenyang kan, bagi makanan pun dia tak nak makan. Tapi khinzir ni, walaupun dah kenyang, dah penuh perut tu, dia nak makan lagi. Dan apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Dia akan muntahkan balik makanan tu. Bila dia muntah, dia makan lagi. Dia makan muntah dia. Dia makan muntah orang lain. Jadi itulah sifat babi. Jadi termasuk juga dalam perihal babi ni, juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fokus perbincangan kita pagi ini adalah menggali hikmah. Menggali hikmah. Jadi dalam musim apa ni? Musim ni sekarang ni zaman era media sosial ni tuan. Hari ni WhatsApp yang biasa orang guna kan. Kita ada WhatsApp pun, kita ada WhatsApp komuniti, WhatsApp surau, WhatsApp masjid kan, WhatsApp kejiranan. Saya tengok sekarang ni kecenderungan sekarang orang dalam WhatsApp ni semua nak komen, semua nak komen. Ilmu alat tak ada, knowledge tak ada, tapi semua mau komen, semua mau bagi pendapat walaupun bukan bidang dia. Kadang-kadang takut juga kita tengok dia boleh mempertikaikan hadis pun ada, mempertikaikan hadis. Lepas tu minta Al-Quran ditafsir semula. Tak cukup dengan tafsiran ulama-ulama mujtahid dulu tu, 1000 tahun dulu, ulama-ulama hebat. Tak cukup tu, nak tafsir lagi tu. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tentang hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang ke 4067. Orang mengajar Islam semua tahu hadis ni hadis sahih. Tak ada lagi kata hadis palsu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kemudian Isa bin Maryam akan menjadi seorang hakim yang adil di kalangan umat dan seorang pemimpin yang bijaksana. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah dan menyuburkan surga. Ada hamba Allah ni, dia bertikai, dia sandarkan pada akal dia ni, akal logik. Dia kata apa hal Nabi Isa datang nak bunuh babi? Apa dosa babi dia tu nak bunuh babi? Dia soal. Dia nak menggali hikmah dia. Sebenarnya orang yang menyandarkan semata-mata pada akalnya tentang, orang yang sandar pada akal ni sebenarnya 98% ia bergantung kepada persepsi. Maksudnya apa? Yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita sentuh. Kita dengar ni dua sana bunyi meletup, pedemung meletup kan. Persepsi kita mungkin orang tembok. Orang tembok ni ada orang menembok sana tu. Itu persepsi tu. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang sebenar berlaku. Mungkin lori pecah tayar. Oh bunyi, kita kata oh ada orang menembok. Persepsi sebab kita tak nampak, tak tengok benda tu. Kadang-kadang panca indera ditipu kita. Panca indera tipu kita. Gini demam lah, tak apa sihat. Rumah kita buat kopi, dah letak 3 sudu, dah segula tu. Kita kata tawar juga. Apa buat kopi tawar? Padahal lidah kita tipu kita. Kita nampak air laut warna biru. Betul ke warna biru? Mungkin betul-betul air laut. Dia cebok tak ada warna pun. Bahaya bersandar kepada akal, bertuhan kepada akal. Mesti dipandu dengan wahyu. Sebab tu apabila Nabi SAW kata Nabi Isa datang, antara misi dia, satu dia buat adalah membunuh babi. Membunuh babi ni pada saya bukan benda yang pelik lah. Dan dah berlaku pun pembunuhan babi.
Kerana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1450 tahun dulu, yang Nabi sabdakan itu sama ada dia sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Pembunuhan babi, tuan-tuan ingat tahun 96 dulu di Bukit Pelanduk, di Negeri Sembilan, bila tercetus wabak Japanese Encephalitis, ingat dah dulu? Puncanya pada babi. Saya baca laporan WHO mengatakan puncanya babi. Vektor dia, pembawa dia adalah kelawar. Kelawar ni tuan-tuan ada 3 jenis kelawar. Kelawar makan buah, kelawar makan serangga, kelawar makan darah. Yang makan darah ni, waktu orang panggil Pontianak lah. Dulu masa saya pera lembu tu, arwah ayah ni suruh buat inspection, pergi buat inspection lembu. Buat inspection apa abang? Buat inspection apa ayah? Pergi cek bawah tiok dia. Dia suruh cek bawah tiok lembu. Wah, buat terselai malam pergi sungguh. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada kelawar isap darah. Kelawar ni biasanya dia ada celah tiok atau celah kangkang lembu. Kenapa agak-agak dia pilih tempat tu? Sebab tu lembut, tempat lembut. Kalau tak tekuk tak lembut dia. Jadi dia pergi tempat-tempat yang kurang bulu tu kan. Yang kurang bulu tu, di situ dia isap darah. Saya pegang kepala dia, tarik tuan-tuan, tengok muka macam Pontianak. Dia punya tarik dia bukan main. Takut tengok. Tengok arwah ayah dia ajar cara pergi cek dia. Jadi kita rasa sayang ke lembu kita ni kan. Cek, kasi buang, dia isap darah. Dan saintis kata di Bukit Pelanduk tu, di mana ada kandang babi, di situ ada habitat kelawar. Dan apa berlaku tahun 96? Kerajaan mengarahkan peternak-peternak babi, serahkan babi mereka kepada kerajaan. Masa tahun 96 tu, saya tengok dalam TV. Masa tu saya masih mahasiswa lagi. Masa tu saya tengok pihak BBT ni gali lubang besar tuan-tuan. Besar betul. Lebih kurang luas masjid kita ni. Ruang masjid kita ni besar. Kemudian dia letak babi banyak-banyak dalam tu. Kerajaan panggil tentera dan polis. Tentera polis datang. Buat apa? Bawa M16, bawa panggang. Pergi tepi tu tembak, pam. Tembak mati semua babi. Itu pembunuhan itu. Pembunuhan babi. Cuma pembunuhan yang berlaku tahun 96 itu pada skala yang kecil. Dan pembunuhan ini juga berlaku di Filipina, di Thailand. Banyak kumpulan kawanan-kawanan babi dibunuh. Untuk apa? Menghindari penyakit. Kemudian 96, 2009, lebih kurang 10 tahun. Wabak ni tuan-tuan rupanya dia datang setiap 10 tahun. Datang pula influenza H1N1. Influenza H1N1 ni tuan-tuan, masa tu satu benda yang sangat menggemparkan dunia, tapi orang tak panik. Orang tak cakap sangat H1N1 ni. Sebab apa masa tu? Dulu bukan ada media sosial macam sekarang. Dulu WhatsApp pun tak ada. Yang ada cuma laman web internet je. Tapi saya baca report tu. Orang tanya, kamu ni asyik baca report? Memanglah kerja saya orang akademik. Saya nak mengajar di universiti, memang saya kena banyak membaca. Jadi saya baca report daripada WHO. Dia menyatakan tuan-tuan masa tu, ahli sains kata puncanya babi juga. Babi juga punca dia. Tapi vektor dia, pembawa dia bukan kelawar tu. Unggas. Sebab tu H1N1 telah diisytiharkan oleh United Nations sebagai pandemik pertama dunia. Sebab unggas ni tuan-tuan, unggas ni dia boleh menyeberang. Dia boleh menyeberang benua. Dia ada bangau tu, burung-burung bangau tu yang boleh berhijrah. Daripada Siberia dia pergi ke Australia, daripada Australia dia pergi ke Malaysia, kemudian dia pergi ke India, dia keliling dunia. Itu satu penyakit. Satu lagi orang sembang mereka kapal terbang.
Orang yang kena H1N1 ni, dia naik kapal terbang, dia sepor, habis seluruh dunia kena. Masa tu tuan-tuan, saintis mengatakan bahawa mereka menyuarakan kebimbangan bahawa kemungkinan wabak influenza H1N1 ni tidak dapat disekat, dia kata masa tu. Kerana apa? Kerana mungkin saintis tidak akan dapat menghasilkan vaksin, menghasilkan penawar. Sebab apa? Puncanya yang dipaham masa tu adalah mutation. Bukan saintis tak tahu bahawa dalam tubuh babi ni ada banyak virus-virus yang berbahaya. Bukan saintis tak tahu. Tetapi yang mengejutkan saintis bahawa virus dalam tubuh babi ini dengan kuasa Allah mereka mula bermutasi. Mutation ni maksudnya virus itu menukar kromosom dan DNA dia, ditukar dia jadi mutant. Kalau sebelum ni dia hanya di dalam tubuh babi saja, selepas dia mutant dia boleh masuk dalam tubuh manusia. Virus ni dia power, dia dah ubah, dia dah bersalin jenis yang baru. Dan saintis kata virus ini mula bermutation ni sejak 1988. Baru lagi. Saya dalam kuliah saya, masa saya ceramah tahun 2010-2011 tu, saya cakap tentang mutation ni, mutasi ni, varian-varian, saya cakap dah. 10 tahun selepas tu datang pula pandemik COVID, coronavirus. Baru 10 tahun saintis cakap, dia siap 10 tahun dia mari wabak. Coronavirus ni masa datang ke Malaysia ni tahun 2020 bulan Mac, masa tu berlaku pertukaran kerajaan. Lepas tu naik mencanok. Saya ingat masa tu bulan Mac 2020 kita ustaz-ustaz ni tak ada ceramah dah. Masa tu PKP dah, tak ada ceramah. Bulan-bulan Mac tu boleh lagi separuh bulan je, lepas tu tak boleh dah. Dan kita ni nak masuk kampus, nak pergi mengajar universiti tu pun tak boleh dah. Dah ada sekatan PKP masa tu. Jadi masa tu bulan Mac tu kira pelajar baru nak mula kuliah. Jadi ada pelajar antarabangsa yang datang ke sini, dia tersekat kat sini, dia PKP kat sini. Ada yang dari negara dia nak keluar pun tak boleh, nak datang pun tak boleh. Orang tempatan pun tak boleh bergerak, tak boleh pergi kampus. Jadi masa tu tuan-tuan, kita kuliah di universiti ni kita guna online. Kita guna banyaklah, Google Meet, kita guna Webex, Skype, banyaklah aplikasi tu. Jadi kuliah terus macam biasa, tapi kita melalui online. Ada seorang pelajar saya daripada China, Republic Komunis China. Dia orang Wuhan. Betul-betul Wuhan. Masa tu tuan-tuan, kita ni baru kena wabak ni, kita tak berapa tahu sangat coronavirus ni. Jadi paper saya tu dia wajib ambil, dia mesti lulus, kalau tidak dia tak boleh graduan. Jadi pelajar ni dia buat presentation tentang pandemik COVID-19 di China. Dia khabar saya, dia khabar dalam pembentangan tu, ramai dia orang lain, student yang lain ramai lagi. Tapi dia bentang tu cukup menarik. 3 jam tu dia seorang dia bentang masa tu. Dia kata, kami ni di China ni sudah setahun lebih kami kena PKP dia. Saya kata di Malaysia ni kita baru bermula, PKP kita ni baru lagi. Lepas tu dia kata apa? Dia kata tempat kami ni kalau keluar saja di kawasan ni tentera tembak. Tak ada orang bagi-bagi sama-sama, tak ada orang. Keluar saja tembak mati. Sebab tu dia kata negara dia cepat, dia dapat apa nama ni, menyekat virus tu. Di China 8,000 je mati masa gelombang pertama, 8,000. Kita berapa? Malaysia ni ada 50,000. Masa mungkin 30,000 kan? 30,000 Malaysia. China 8,000 je. Penduduk dia 1.4 bilion. Dia negara komunis, dia peduli apa? Dia tembak je. Keluar rumah yang degi-degi ni, tembak, mati. Mayat dia biar gitu. Lepas tu baru diuruskan.
Banyak tu sebagai pengajaran pada orang duduk, orang hidup lagi tu. Jangan keluar, tengok cara orang cari komunis ni, negara dia. Kemudian dia kata ada dua suspek dia kata viral ni. Pertama ular, kemungkinan daripada ular. Yang kedua daripada kelawar. Satu ular, satu kelawar. Bila dia sebut kelawar ni, saya teringat Japanese encephalitis. Kelawar ni tuan-tuan sebenarnya satu binatang yang dah disebut di dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah dah pesan lama dah tentang kelawar ni. Dalam sejarah pandemik dunia ni tuan-tuan, ada dua binatang yang boleh dikaitkan dengan penyakit pernafasan ni, penyakit yang menyerang paru-paru ni. Satu Japanese encephalitis, satu lagi COVID. Dan dia kata di China ni, di Wuhan ni, dia kata orang China ni, dia kata orang China ni sangat taksub kepada binatang-binatang eksotik. Dia jenis ni, dia kata di negara dia ni, jenis apa? Hok merangkuk atas tanah, yang berenang dalam air, yang terbang, semua dia sapu, makan, tak ada mantap. Jadi di sana dianggap khasiat. Di dalam surah Al-Maidah ayat 87, 88, Allah dah pesan dah. Allah kata, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surah Al-Maidah ayat 87-88. Maksudnya melampaui batas di sini tuan-tuan, orang China ni memang melampaui batas bab makannya. Orang Indonesia pun makan kelawar, bukan kata tak makan. Orang non-Muslim Indonesia dia makan kelawar, tapi cara orang Indonesia, dia buang kulit, dia buang perut, dia buang darah, dia bersih betul-betul baru dia masak. Orang China buat sup sekor-sekor begitu kelawar tu, dengan kulitnya, dengan bulunya, dengan tali perutnya, dengan darahnya sekaligus buat sup gitu. Tuan-tuan bayangkan dalam perut itu mungkin ada virus-virus berbahaya yang Allah dah tentukan nak kena. Lepas tu tuan-tuan, sekarang ni belum habis lagi COVID ni, mari pula babi Afrika pula. Babi juga. Babi, semua babi. Sebab tu Nabi Isa AS datang di akhir zaman selepas datangnya Imam Mahdi. Datang Nabi Isa, antara misi yang Nabi Isa buat, bunuh babi. Sebab mungkin akan datang ni 10 tahun akan datang lagi, datang satu wabak yang lebih berbahaya daripada COVID-19. Sebab varian mutation ni dia sentiasa berlaku. Mungkin dia menghasilkan sejenis virus yang memang kebal betul, buat apa pun tak boleh lah. Pada masa tu Nabi Isa akan mengarahkan sebagai pemimpin yang adil, hakim yang bijaksana. Nabi Isa mengarahkan bunuh seluruh babi di muka bumi ni, tak ada seekor ditinggalkan. Itu jalan penyelesaian kan. Jadi yang Rasulullah sebut tu dalam hadis tu betul berlaku, dan kita jangka akan datang begitu berlaku. Adakah tuan-tuan boleh jamin bahawa tak akan berlaku lagi pandemik yang lebih berbahaya daripada COVID-19? COVID-19 ni bahaya. Saya rasa ramai orang kena. Saya 3 kali kena COVID. 3 kali kena COVID. Penceramah biasalah pergi mana berjakit sini. 3 kali saya kena COVID. Kali pertama saya kena COVID, masa tu belum ambil vaksin. Jatuh berping 3 hari tak boleh bangun. Tapi ini ketentuan Allah. Kena kali kedua, masa tu dah vaksin 2 kali. Okey je. Makan Panadol je sekali okey lepas tu. Kali ketiga kena, buat swab test positif maksudnya ada tapi relax je.
Dia tak macam yang kali pertama kata. Jadi tuan-tuan, cukuplah ya sekadar tu tazkirah pada pagi ini, semoga bermanfaat. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.